أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bunuh diri, neraka jahanam. Bunuh diri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله إلا بالحق. Maksudnya, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Surah Al-Isra ayat 33. Jelas dinyatakan dalam surah Al-Isra bahawa orang yang membunuh tanpa alasan yang benar adalah haram. Ini juga termasuk dalam perbuatan membunuh diri. Dan orang yang membunuh diri itu juga akan diancam di akhirat nanti. Selaras dengan tajuk yang kami pilih, iaitu fenomena membunuh diri pada zaman sekarang, yang ingin kami kupaskan dan kami ingin menunjukkan kepada anda semua beberapa perkara yang berkenaan dengan fenomena membunuh diri ini. Terima kasih Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adira Yuzira binti Muhammad Bakhtiar. Hari ini saya akan membincangkan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kita cuba untuk melakukan perbuatan membunuh diri. Faktor utama yang menyebabkan mereka membunuh diri adalah kerana mereka mempunyai masalah sakit mental, di mana sakit mental itu merupakan salah satu penyakit common yang mempunyai lebih daripada 300 jenis penyakit mental. Antara jenis-jenis penyakit mental adalah bipolar disorder, anxiety, panic attack, depression dan banyak lagi. Faktor kedua yang menyebabkan mengapa masyarakat kita melakukan perbuatan membunuh diri adalah kerana mereka mempunyai masalah tekanan jiwa, tekanan perasaan yang disebabkan oleh masalah keluarga, masalah di tempat kerja, masalah-masalah yang mereka tidak dapat mencari jalan penyelesaian dan akhirnya mereka membuat keputusan untuk membunuh diri. Oleh itu, kita sebagai masyarakat perlulah lebih menjadi seorang yang prihatin dengan tidak memandang enteng kepada masalah sakit mental dan tekanan perasaan yang sedang dihadapi oleh orang lain. Sekian, terima kasih dan saya akan serahkan kepada Aimaira. Faktor ketiga adalah golongan remaja masa kini. Mereka sangat terdedah dan terpengaruh dengan aplikasi permainan video seperti permainan aplikasi PUBG, Mobile Legends dan sebagainya. Ini kerana mereka banyak menghabiskan masa bersama aplikasi tersebut, di mana membuatkan mereka tidak sedar dan malas untuk menyiapkan kerja rumah yang telah diberikan oleh guru maupun pensyarah. Ini mengakibatkan lambakan kerja dan ia adalah perkara yang sedang dilihat kerajaan bagi mengenal pasti punca pelajar bertindak nekat untuk membunuh diri. Faktor keempat adalah pengaruh media massa yang banyak menyiarkan dan mensensasikan berita tentang bunuh diri. Bukan itu sahaja, filem dan drama baik maupun luar negara sering memaparkan bunuh diri sebagai penyelesaian. Manakala yang kerap terjadi akhir-akhir ini ialah beberapa kes artis Korea membunuh diri yang dipaparkan di internet. Terlalu banyak gambar dan cerita tentang bunuh diri yang boleh menyebabkan mereka tertekan dan boleh terpengaruh dengan berita dan gambar bunuh diri yang disensasikan. Individu yang mudah terpengaruh ini tanpa berfikir panjang menamatkan riwayat sebagai jalan penyelesaian. Faktor yang terakhir di mana kurangnya didikan dan pegangan agama. Pelaku yang tidak tahu hukum membunuh diri dan tiada ketenangan jiwa menyebabkan mudah mengalami kemurungan dan tekanan jiwa. Malah pelaku gagal menyelesaikan masalah melalui pendekatan agama kerana diri mereka terlalu jauh daripada ajaran agama itu sendiri. Sebagai contoh, bagi pelaku yang beragama Islam, mereka tidak menunaikan solat 5 waktu, tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Ini yang menjadikan tiada benteng yang menghalang mereka. Sebaliknya, hidup dan mati mereka berpandukan akal dan hawa nafsu. Merangkut nyawa sendiri tanpa memikirkan tentang dosa dan pahala. Jadi, mari kita beralih ke contoh-contoh kes bunuh diri di Malaysia. Sejak situasi pandemik COVID-19 ini melanda negara kita, angka rakyat Malaysia yang cuba untuk membunuh diri meningkat secara mendadak. Ini berpunca dari masalah bebanan hutang yang tinggi, kehilangan pekerjaan dan masalah keluarga yang dihadapi oleh mereka. Mereka nekat untuk merangkut nyawa sendiri tanpa memikirkan tentang dosa dan pahala. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, sebanyak 266 kes bunuh diri dilaporkan sejak
sejak 18 Mac hingga 30 Oktober 2020 ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19 ini. Antara kes bunuh diri yang berlaku sepanjang COVID-19 ialah kes juruterma bunuh diri akibat tekanan dimatikan kerja. Kes ini berlaku pada 5 Ogos 2020 di Bandar Kira Serdang. Dipercayai seorang juruterbang bunuh diri dengan terjun dari sebuah kondominium akibat tekanan yang dialaminya selepas diberhentikan kerja 2 bulan yang lalu. Ketua Polis Daerah Serdang ACP Ismadi Borhan berkata lelaki berusia 35 tahun itu maut selepas terjun dari unit kediamannya di tingkat 12 kira pada jam 3 petang pada hari kejadian. Kes seterusnya ialah kes bekas guru bunuh diri terjun bangunan. Kes ini berlaku pada 23 September 2020 di Johor. Seorang bekas guru sekolah swasta yang mengalami masalah kemurungan dipercayai membunuh diri dengan terjun di sebuah pusat membeli belah di Tampoi. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Asisten Komersial Rupiah Abdul Wahid berkata wanita berusia 26 tahun itu dipertemukan mati oleh petugas keselamatan yang melihat satu badan terbaring di tingkat bawah premis kejadian. Katanya lagi, pihak polis mendapati mangsa pernah menerima rawatan psikiatri kerana masalah kemurangan yang dialaminya sebelum ini. Menggantung diri di sebuah bilik di rumahnya selepas dipercayai mencekik anak perempuannya berusia 10 tahun hingga mati. Selain itu, terdapat juga kes bunuh diri yang berlaku sebelum terjadinya pandemik COVID-19 ini. Antaranya ialah kes ibu cekik anak sebelum bunuh diri. Kes ini berlaku pada 28 Disember 2017 di Johor. Seorang wanita mencekik anak perempuannya yang berusia 10 tahun sebelum menggantung dirinya di sebuah bilik di rumahnya di Taman Heights Suez, Kudai, Johor. Mayat wanita berkenaan Ju Sumanti 45 tahun ditemui di bilik gimnasium, manakala mayat anak perempuannya ditemui di tingkat atas oleh suami dan dua lagi anaknya yang lain. Terima kasih kepada saudari Rela. Seterusnya saya Aina Namirah dan rakan saya akan membincangkan tentang kesan-kesan bunuh diri. Gejala bunuh diri yang semakin melonjak di Malaysia berada pada tahap yang sangat membimbangkan. Hampir setiap hari ada sahaja kisah bunuh diri yang didedahkan di media sosial maupun arus perdana. Oleh hal yang demikian, masyarakat dari setiap lapisan umur perlu sedar bahawa bunuh diri ini memberikan kesan yang sangat negatif kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Kesan yang pertama ialah menjatuhkan maruah keluarga si mati. Sebagai contoh, orang luar akan beranggapan bahawa pihak keluarga tidak mengambil berat atau prihatin tentang keadaan si mati sehingga menyebabkan dia bertekad untuk membunuh diri. Seterusnya, mereka juga akan memandang serong keluarga si mati dan hal ini akan menyebabkan gangguan emosi terhadap keluarga si mati seperti mereka akan berasa bersalah dan marah terhadap diri sendiri. Kesan kepada masyarakat apabila kegiatan bunuh diri ini semakin berleluasa di Malaysia ialah menggalakkan orang lain cenderung untuk membunuh diri. Masyarakat pada hari ini, terutamanya golongan remaja, gagal menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Oleh kerana kesibukan ibu bapa yang kurang memberi perhatian kepada diri mereka, lalu mereka mula merasa kosong dan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Hal ini menyebabkan mereka tersalah memilih kawan. Lantas mereka lebih meluangkan masa bersama kawan berbanding ibu bapa. Akhirnya, mereka akan cenderung untuk mencederakan diri sendiri ataupun membunuhkan itu sahaja. Bila berlakunya peningkatan dalam kegiatan bunuh diri, ia semestinya akan menjejaskan reputasi negara. Hal ini kerana penduduk dari luar negara akan beranggapan buruk terhadap Malaysia. Kesannya, permintaan pelancong untuk melancong di Malaysia semakin menurun dan akhirnya sektor pelancongan menghadapi masalah kerugian. Seterusnya, ia akan menyebabkan ekonomi negara jatuh merosot kerana kurangnya tenaga buruh dalam kalangan masyarakat tempatan. Negara juga akan kehilangan pelapis-pelapis muda yang akan menjadi pemimpin suatu hari nanti. Sekian sahaja daripada kami berdua. Seterusnya, kami serahkan kepada Iman dan Akmal untuk membincangkan tentang langkah-langkah untuk mengatasi gejala bunuh diri. Jadi kita dah dengar pelbagai contoh kes bunuh diri, dia punya faktor, dia punya kesan. Sekarang kami ingin membincangkan tentang langkah yang boleh diambil oleh masyarakat sekeliling dan individu itu sendiri untuk membendung isu bunuh diri ini supaya tidak lebih berleluasa. Pada pendapat saya, langkah yang wajar diambil oleh masyarakat sekeliling ialah menghapuskan stigma negatif terhadap orang yang berpenyakit mental. Daripada kita memandang serong terhadap individu-individu yang menghadapi masalah-masalah tersebut, lebih baik kita menghulur
memberikan bantuan supaya kita dapat memahami mereka dengan lebih mendalam. Walaupun kita sedia maklum bahawa bunuh diri itu satu dosa yang amat besar sebagai umat Islam, tetapi kita seharusnya membantu mereka daripada terus menghukum dan mencari pucuk pangkal kenapa mereka melakukan perbuatan terkutuk tersebut. Cubaan bunuh diri dikategorikan sebagai Seksyen 309 Kanun Keseksaan yang bermaksud cubaan bunuh diri yang gagal akan dikenakan hukuman penjara atau hukuman wang ringgit. Seharusnya kita mencari pucuk masalah ini daripada terus menghukum mereka. Seharusnya kita memberi bimbingan, pertolongan, rawatan, apa-apa yang akan membantu mereka untuk mempunyai semangat meneruskan hidup daripada terus menghukum mereka. Selain itu, orang yang punya gejala untuk bunuh diri ini haruslah dihindarkan daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan perbuatan bunuh diri itu dilangsungkan. Contohnya benda-benda yang tajam-tajam seperti parang atau pisau haruslah dijauhkan daripada orang ini kerana ia akan menimbulkan perasaan yang ingin bunuh diri itu berluak-luak. Lain daripada itu, individu yang menghidapi penyakit mental juga seharusnya bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri dengan mendapatkan rawatan terapi atau kaunseling di hospital kerajaan ataupun badan bukan kerajaan yang berdekatan. Orang sekeliling juga kalau nampak orang tersayang itu menghidapi stres atau depresi yang teruk, boleh nasihatkan mereka untuk berjumpa dengan pakar supaya mereka dapat berinteraksi dengan orang yang lebih memahami mereka. Mungkin pakar tersebut dapat tolong untuk mententeramkan jiwa mereka sikit pun mungkin akan berkesan. Dekat Malaysia ni banyak badan bukan kerajaan yang dapat membantu tentang kesihatan mental. Sebagai contoh ada Souls Health, ada Humankind, ada Befrienders. Kerajaan juga menyediakan inisiatif iaitu mentari yang terdapat di pelbagai hospital kerajaan supaya mereka yang menghidapi penyakit mental dapat mendapatkan pertolongan. Akhir sekali, kita sebagai orang Islam haruslah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengelakkan diri ini daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada diri kita di dunia dan ataupun di akhirat, contohnya membunuh diri. Sebagai contoh, kita haruslah solat 5 waktu, membuatkan amalan-amalan supaya meningkatkan iman di dalam diri kita sendiri dan sekaligus dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara terkutuk ini kerana Allah sudah menjanjikan bahawa orang yang bunuh diri akan dihumban ke dalam api neraka kelak. Seperti yang telah dijelaskan dalam Islam, perbuatan membunuh diri ini merupakan satu daripada dosa besar. Allah melarang kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membinasakan diri kita. Bagaimanapun, situasi yang berlaku pada zaman serba moden hari ini adalah masyarakat cenderung untuk menjatuhkan hukuman sendiri terhadap orang yang membunuh diri tanpa cuba untuk memahami mengapa individu terbabit mengambil tindakan itu. Dalam perspektif Islam sekalipun, kita dilarang untuk menghakimi dosa dan pahala orang lain kerana sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui apa yang bermain dalam fikiran setiap hamba-Nya. Ini kerana tiada siapa yang tahu ketika seseorang itu mengambil tindakan untuk membunuh diri, adakah dia melakukannya dengan sengaja ketika dalam keadaan waras atau dia sebenarnya tidak sengaja kerana hilang kewarasan. Selain itu, sebagai masyarakat yang prihatin, kita sepatutnya membantu golongan ini agar dapat mencegah mereka daripada bertindak di luar jangkaan dengan cara mendengar luahan hati dan cuba untuk memahami masalah mereka. Kadang-kala mendengar itu adalah lebih berkesan berbanding kata-kata. Ini bermaksud apabila kita menjadi pendengar yang setia dan ikhlas terhadap seseorang, individu tersebut akan berasa kurang terbeban dengan masalah dan ia dapat membantunya untuk mencapai keyakinan. Kita hendaklah mengajar individu tersebut untuk bersosial dengan masyarakat sekeliling menerusi aktiviti menyeronokkan yang dapat membina keyakinan diri. Misalnya, kita boleh mengajak individu tersebut untuk pergi ke apa-apa majlis, namun kita perlu sentiasa bersamanya dan jangan sesekali meninggalkannya keseorangan. Ini kerana mereka mudah untuk menyendiri dan enggan untuk bergaul dengan orang sekeliling. Let's roll it. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ingatlah sahabat-sahabat sekalian, bunuh diri bukan jalan penyelesaian yang bagus. Tapi teruskan hidup kita dan jadi orang yang berguna.
Itu saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.